Saya nak pergi sekarang ni kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan berfikir. Pertama, tuan-tuan dan puan, sebut saja Islam. Tuan tengok jati ni, 3 perkara. Sebut saja Islam, DAP 100% tidak setuju pelaksanaan Islam. Memaksa PAS pun jangan melaksanakan Islam. Memaksa PKR pun jangan melaksanakan Islam. PKR tak boleh melaksanakan Islam. Pasal 40% daripada pimpinan PKR terdiri daripada orang yang bukan Melayu, bukan Islam. Yang boleh melaksanakan Islam tetapi sudah menoleh ke belakang, sudah tidak mau memikul lagi Islam kerana tekanan daripada Anwar Ibrahim, tekanan daripada DAP, parti itu ialah PAS. Contoh, saya membantu Profesor Datuk Profesor Harundin zaman almarhum Datuk Fadil Noor nak buat satu dokumen namanya Dokumen Negara Islam. Mungkin tuan-tuan ada dapat dokumen itu, saya tak tahulah tuan-tuan ni. Dokumen yang memang ditulis. Saya ni edit. Saya ni tukang edit, dia punya edit ejaan dan sebagainya saya edit. Ditulis oleh Datuk Harundin. Dokumen itu telah disahkan. Dokumen itu dianggap sebagai dokumen yang terlalu penting bagi PAS untuk memberitahu rakyat Malaysia bahawa perjuangan PAS adalah menegakkan negara Islam. Apa jadi sekarang? Ketika itu PAS tidak berganding dengan DAP. Ketika itu PAS tidak berganding dengan Anwar Ibrahim. Ketika itu PAS tidak berganding dengan PKR. Ketika itu PAS berseorangan memperjuangkan Islam. Tapi bila PAS berganding dengan DAP, berganding dengan PKR, ada tak lagi negara Islam? Ada tak lagi negara Islam? Diganti dengan apa? Negara berkebajikan. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Mana boleh tuan-tuan, maklum saya pun kata. Mana boleh? Mana boleh Islam nak digugurkan, Islam ganti dengan kebajikan? Kebajikan, Islam. Kebajikan Cina boleh buat, India boleh buat. Islam Cina tak boleh buat, India tak boleh buat. Bayang. Saudara-saudara kena fahamlah ni. Apa lagi PAS? PAS, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kenal, pernah dengar tak ahli parlimen PAS Kuala Selangor? Nama dia Dr. Zulkifli Ahmad. Pernah dengar? Ahli parlimen PAS Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad. Rumah dia kat Shah Alam. Apa dia kata? Islam tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Tuan-tuan bayangkan. Islam tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Pasal apa? Pasal Islam terdiri daripada bangsa-bangsa yang berbagaian. Sebab itu Islam tidak boleh dilaksanakan di Malaysia. Orang PAS sendiri. PAS yang asalnya daripada Ustaz Fuad, daripada Dr. Burhanuddin Helmi, ini nak cerita sejarah. Daripada Dr. Zulkifli Muhammad, daripada Mursyidul Am, namanya Tuan Guru Yusuf Rawa. Siapa lagi? Almarhum Datuk Fadil Noor, sampailah kepada Presiden PAS sekarang ni, Datuk Seri Ustaz Hadi Awang. Saudara, semuanya nak mempertahankan Islam dan negara Islam. Semuanya. Apa jadi pun, sampai mati pun kami akan pertahankan negara Islam. Apa jadi pun, mengalirlah darah kami, kami akan pertahankan negara Islam. Tapi bila mereka nak pergi Putrajaya, pimpinan-pimpinan parasit dalam PAS ni tuan-tuan, idamannya Putrajaya. Zikir orang PAS sekarang ni, terutama parasit, zikir mereka subhanallah. Lepas tu Putrajaya. Macam mana tuan-tuan? Atas nama Putrajaya persetankan Islam. Atas nama Putrajaya persetankan Melayu. Atas nama Putrajaya persetankan raja-raja. Atas nama Putrajaya persetankan nasib anak cucu cicit kita yang akan datang. Atas nama Putrajaya persetankan generasi pengganti yang akan menggantikan kita pada masa akan datang.
Bayang tuan-tuan dan puan. Saudara, oleh itu saya nak menyerukan dalam chapter yang ketiga, yang bab yang ketiga ni, ada 3 perkara saya nak serukan kepada saudara. Pertama, saudara, masa berkempen belum sampai lagi. Ini bukan kempen, tapi sebagai anak watan yang balik ke Pulau Indah, kerana di sinilah tempat tumpah darah saya. Pengalaman saya sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor yang mentadbir Selangor bersama Menteri Besar selama 4 tahun. Pengalaman saya menjadi naib Presiden PAS Malaysia selama 6 tahun. Pengalaman saya sebagai Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor selama 8 tahun. Pengalaman saya sebagai ahli parlimen. Tuan-tuan tahu saya ahli parlimen, tuan-tuan. Saya jadi ahli parlimen Parit Bunta, tuan-tuan. Dan saya pernah jadi ketua pembangkang negeri Selangor selepas saya memenangi Dewan Undangan Negeri Sungai Burung Tanjung Karang. Dan saya dipilih menjadi exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Saya menghadap tuan-tuan pada malam ini. Saya menceritakan tuan-tuan pada malam ini. Saya nak yakinkan tuan-tuan pada malam ini. Apa dia? Saudara, orang PAS, tolong baliklah ke pangkal jalan. Serius tuan-tuan, serius. Pasal apa nak bersekongkol dengan Lim Kit Siang dengan DAP? Pasal apa nak bersekongkol dengan Kalpal Singh yang tak mau Islam, tak mau Melayu, tak mau raja? Pasal apa nak suruh berkongkol dengan Anwar Ibrahim? Saudara, ada satu perkara lagi yang besar saya nak sebut ni. Orang PAS, salah satu daripada komponen Islam ini ialah akhlak. Apa komponen Islam? Bila sebut saja Islam, pakcik-pakcik, makcik-makcik, sebut saja Islam, tiang serinya ada 3. Pertama, akidah. Kedua, syariah. Ketiga, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Kalau akidah saja tak ada syariah, tak ada akhlak, bukan Islam. Kalau akhlak saja tak ada akidah, tak ada syariah, bukan Islam. Kalau syariat saja tak ada akidah, tak ada akhlak, bukan Islam. Tapi yang menjadikan Islam, ada 3 tiang seri yang menyokong apa yang dinamakan Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Akidah, syariah, akhlak. Saya nak pergi kepada akhlak. Orang PAS. Saya bila orang PAS tu dengan sendiri tangan saya ke sana pula. Saya pun tak tahulah. Sana Badrun pula. Saudara, saya nak bagi tahu saudara tentang masalah akhlak yang dihadapi oleh sebuah parti dalam Pakatan Rakyat. Parti itu ialah PKR. Tuan-tuan bayangkan akhlak pemimpin nombor 1-nya Anwar Ibrahim. Malam ni saya nak bagi tahu saudara. Pertama, tuan-tuan dan puan, sejak tahun 1993 sampai 1995, dia mengongsi seorang isteri. 2 orang laki-laki mengongsi seorang isteri. Isteri itu ialah pembantu utamanya. Tuan-tuan tahu nama isteri yang saya sebutkan tu? Tak payah sebutlah, tak payah sebut. Tak payah sebut. Terlalu peribadi sifatnya, tapi saya kena bagi tahu orang Pulau Indah ni. Isteri ini dikongsi oleh 2 suami, 2 laki-laki. Satu namanya Anwar Ibrahim, satu lagi Azmin Ali. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, sekarang ni akan berjalan dalam mahkamah. Kawan sahabat karib selama lebih daripada 30 tahun, kawan Anwar main tenis hari-hari, naik kereta Nala Karupan, kawan Anwar hari-hari memberitahu tuan-tuan dan puan bahawa hubungan sulit Anwar dengan isteri Azmin Ali bukan merupakan satu rahsia. Dia ada videonya, dia ada gambarnya, dia ada catatan tarikh-tarikhnya. Dia kata, dia bagi tahu dalam affidavitnya, dan dia bagi tahu dalam dia punya defense statement of defense-nya. Tuan-tuan dan puan, dia mengatakan hampir setiap hari Rabu dia bawa dalam kereta tuan-tuan WBV 37 nombor keretanya.
Kereta macam kereta Rolls Royce. Rolls Royce ni kereta buatan tangan, tapi keretanya bukan Rolls Royce, namanya Daimler, milik Nalaka Rupan, dipandu sendiri oleh Nalaka Rupan. Ambil Syamsidah namanya, di Bangsa Shopping Complex, dibawa kepada tempat mereka melakukan perbuatan keji itu hampir setiap minggu. Nama tempatnya Tivoli Villa. Apa kata Nalaka Rupan? Dalam perjalanan yang pendek daripada Bangsa Shopping Complex ke Tivoli Villa, melalui cermin yang boleh pandang di belakang, masuk aja dia dah mula buat kerja dah. Bayang tuan-tuan, Anwar kena saman dia 100 juta. Apa dia kata tuan-tuan? Anwar, ni Nalaka Rupan kata ni, bukan 100 juta, engkau samanlah aku 500 juta, setengah bilion. Nescaya aku bogilkan seluruhnya di hadapan hakim di Mahkamah Tinggi. Bayang saudara. Nombor 2, video yang ditayangkan. Tuan-tuan buka dalam website, dalam portal-portal, dalam blog-blog, Papagomo ke, AIDC ke, tuan-tuan yang muda-muda ni tahulah apa yang saya sebut ni. Tak apalah, yang tua-tua tu jangan fikir banyak-banyak sangat. Angguk aje lah. AIDC tu tak kira lah, air batu campur ke apa ke tak kisahlah, ABC ke tak kisah. Tuan-tuan dan puan, dalam blog-blog ni, dalam portal-portal ini, tuan-tuan tengok saja, buka saja, mesti dalam page yang pertama, the very first page, akan senaraikan gambar-gambar wanita yang Anwar ada berkaitan dengan mereka. Orang barat, orang timur, orang putih, orang ceklat, orang mata kecil, orang mata besar, orang mata setengah, orang mata satu. Betul tuan-tuan, rambut perang, rambut putih, rambut hitam, tuan-tuan apa puan, semuanya dikaitkan dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak pernah menafikan dan tak pernah saman portal-portal blog-blog yang menaruhkan nama-nama wanita tersebut dan dikaitkan, gambar-gambar tersebut dikaitkan dengan Anwar Ibrahim. Samanlah. Dia tak saman. Pasal apa dia tak saman? Pasal apa tak saman? Gambar-gambar itu benar, cerita betul. Tuan-tuan, nombor 2, cerita dia yang terkeluar dalam video Anwar yang dipanggil sebagaikan China Doll. Pernah dengar China Doll? Dengan pelacur keturunan Cina, dirakam. Tak tahulah Mak Ulong tengok ke tak tengok. Oh, belum tengok lagi, belum tengok. Pak Ulong, jangan bagi Mak Ulong tengok. China Doll merakamkan, tuan-tuan dan puan-puan, secara jelas dua manusia melakukan perbuatan terkutuk daripada awal hingga akhir, dalam gaya yang tuan-tuan tak boleh fikir, ditontonkan. Orang persoalkan video ni boleh buat-buat. Kata ahli video, pakar antarabangsa, video tak boleh buat, gambar boleh. Gambar boleh disunting, video tak boleh disunting-sunting macam itu, tak boleh. Akhirnya dispute, sanggah menyanggah, okey. Caranya sekarang kita bawa video ini ke Korea Selatan untuk dikaji oleh pakar-pakar forensik filem. Forensik ni, filem ni, dia ada makmal. Dengan makmal itu mereka akan mengkaji video itu sama ada sahih atau tidak sahih menggunakan teknologi makmal video forensik yang terkini, teknologi yang ada di Korea Selatan. Dikaji di Korea Selatan. Apa keputusannya? Keputusannya video China Doll itu 99.9% sahih. Macam mana? Tak puas lagi tuan-tuan. Saya perhati jam ni. Tak puas lagi ni. Tak puas lagi. Video yang sama dibawa ke Amerika Syarikat. Pasal dikatakan Amerika Syarikat mempunyai teknologi forensik filem yang lebih hebat daripada Korea Selatan. Bawa di Amerika Syarikat, dikaji oleh pakar-pakar video forensik Amerika Syarikat. Apa keputusannya? 99.9% video itu sahih.
Macam mana? Maklong macam mana maklong? Maklong dulu seronok dengan Anwar Ibrahim. Saudara. Sedulur. Bayang tuan-tuan ya. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi Perdana Menteri kita ni? Perdana Menteri. Dahlah tadi tuan-tuan, Sheikh Ismail Mina mengatakan dia syirik. Macam mana kita nak lantik syirik menjadi Perdana Menteri? Sekarang ini tuan-tuan, sekarang ini merupakan pelakon seks. Macam mana pelakon seks nak jadi Perdana Menteri? Macam mana pelakon seks nak pergi masjid? Dalam pada itu tuan-tuan, dalam pada itu 2 minggu yang lepas dia bagi kuliah maghrib di masjid di Semenyih. Allah, tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, dia bagi kuliah maghrib ni pelakon China Doll bagi kuliah maghrib. Saya dulu exco agama, tapi saya sekarang sudah tidak jadi exco agama. Kalau saya dulu exco agama ni, saya akan arahkan seluruh pegawai kuat kuasa kejar Anwar Ibrahim ni. Pasal apa dia bagi kuliah maghrib? Saudara, bayang. Boleh pergi ke sana kemari. Boleh pergi ke sana kemari, tuan-tuan dan puan-puan. Agaknya dia pun nak datang ke Pulau Indah ni, nak jumpa maklum, nak cerita gini. Maklum pun masak lepat kat rumah nak bagi dia makan. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nak tahu ya, saya nak cerita sikit. Ini berdasarkan kepada statement of defense. Dia orang tak boleh saman saya. Saya bukan hal saya cerita ni, bukan orang yang pertama cerita. Saya membaca dalam statement of defense dan dilaporkan tuan-tuan dan puan, satu dunia dah baca. Kalau orang dia nak marah kat saya, nak saman kat saya, macam mana nak saman kat saya? Saya nak bagi tahu, setengah saudara pun dah baca. Tanyakan kepada saya. Saya nak menerangkan apa butir-butir sebenarnya, supaya saya tidak menerangkan seorang-seorang, tapi saya menerangkan secara beramai-ramai di sini. Saudara, perhubungan dia dengan Syamsidah hingga melahirkan seorang cahaya mata yang sampai sekarang tidak dapat ditentukan nasab bapaknya siapa. Walaupun sudah dikendaki melakukan DNA, tetapi tuan-tuan dan puan dikatakan DNA-nya incomplete, DNA-nya tidak sempurna. Bahkan dalam statement of defense yang dibuat oleh Nala Karupan mengatakan, sehingga kan tuan-tuan melahirkan anak umur 3 bulan, buat lagi kerja itu, bawa anak umur 3 bulan ni, waktu dia membuatkan kerja itu, Nala Karupan jadi babysitter jaga anak 3 bulan ni. Saudara-saudara, saya tak mau pergi lanjut, saya ada cerita lanjut lagi, tapi saya tak mau cerita, tak sedap cerita. Pasal tengok ada ibu-ibu yang ada kat sini, tak apa sedap lah nak cerita. Kalau dengan bapa-bapa saja, bukan saya cerita, dia akan ceritakan kepada saya. So, saudara, nombor 2, tuan-tuan dan puan, PRU ke-13 akan sampai tidak lama lagi. Ramalan saya, PRU ke-13 akan berlaku selepas hari raya, sebelum orang menunaikan fardu haji. Antara hari raya dengan penerbangan yang pertama musim haji dalam masa 5 minggu. Dalam 5 minggu inilah pada saya pilihan raya akan diadakan. Saya harap seluruh orang Pulau Indah, seluruh orang Pelabuhan Kelang, seluruh pengundi-pengundi DUN Dewan Undangan Negeri Pelabuhan Kelang, tolak Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tolak Pakatan Rakyat. Tolong tuan-tuan dan puan. Setelah itu, yang ketiga tuan-tuan dan puan, saya harap besok masa tuan-tuan perempuan mengundi, tuan-tuan bawa 10 orang yang lain. Bawa 10 orang. Siapa 10 orang tu? Anak. Siapa 10 orang tu? Menantu. Siapa 10 orang tu? Adik. Siapa 10 orang tu? Abang. Siapa 10 orang tu? Kakak. Siapa 10 orang tu? Mertua. Siapa 10 orang tu? Ipar. Bawa 10 orang yang lain untuk sama-sama menolak Pakatan Rakyat, kerana mereka menolak Islam, Melayu dan Raja. Nanti tuan kata nak undi siapa?
Saya serah kepada saudara, undilah calon dan mana-mana pertubuhan politik atau bukan politik, mewakili siapa saja yang pertubuhan itu dan calon-calon itu menyokong penuh prinsip Islam Melayu dan Raja. Saya tak mau menamakan siapa, nanti bias bagi saya. Sebab itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama jangan beri ruang kepada DAP, jangan bagi ruang kepada PKR, jangan bagi ruang kepada parasit-parasit dalam PAS. Yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, kita harap nanti saudara-saudara, kita nak melahirkan Malaysia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang akan berpaksikan pembangunan Malaysia kepada Islam Melayu dan Raja. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa pun, dalam apa kapasiti pun, saya akan menyumbang untuk Islam Melayu dan Raja ini. Saya akan menyumbang hingga titisan darah yang terakhir, tuan-tuan. Dan saya hendak bersama-sama dengan saudara di Sungai Pinang, saudara di Sungai Kembung, di Perigi Nenas, di Teluk Nipah, di mana-mana juga tuan-tuan berada, insya-Allah mari kita sama-sama menentukan supaya prinsip Islam Melayu dan Raja ini dapat terus dipertahankan, bukan saja untuk PRU ke-13 yang akan datang, tapi dalam sepanjang hidup kita nanti. Jangan beri ruang langsung kepada DAP, jangan beri ruang langsung kepada PKR dan Anwar Ibrahim, jangan beri ruang langsung kepada parasit-parasit yang sekarang ini menguasai PAS. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, PAS sekarang ini dikuasai oleh 70% pimpinan PAS adalah terdiri daripada parasit-parasit yang sokong DAP, parasit-parasit yang sokong Anwar Ibrahim, yang parasit-parasit sejalan dengan DAP, yang parasit-parasit ini sematlamat dengan PKR Anwar Ibrahim, yang parasit-parasit ini mempertahankan DAP, yang parasit-parasit ini mempertahankan Anwar Ibrahim. Jangan tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, marilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan kepada kita. Kita hidup dalam Islam dan kita mati dalam Islam. Kita hidup menjadi benteng kepada keutuhan Melayu, dan kita hidup membentengi mengikut konstitusi perlembagaan. Kita mahu institusi raja ini diteruskan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan perjuangan untuk kita memertabatkan bangsa Melayu menjadi pribumi yang kita perlu. Tuan-tuan, bangunkan bangsa Melayu, bangunkan anak Melayu, bangunkan usahawan Melayu, bangunkan remaja Melayu, bangunkan anak-anak muda Melayu, bangunkan pelajar-pelajar Melayu, bangunkan kekuatan orang Melayu. Inilah yang kita perlu lakukan, dan saya berharap tuan-tuan dan puan di Pulau Indah ini dapat bersama-sama melakukannya.